Assalamualaikum dan salam sejahtera. Drama seks skandal in the JCOM office telah menjadi lebih menarik dengan pendedahan terkini. Di dalam laporan polis yang telah dibuat oleh Wahab Jilani, dia berkata, Dr. Agus Yusof telah melakukan gangguan sexual harassment terhadap dia pada bulan Oktober di sebuah hotel di Bintulu, Sarawak. Dia tidak menerangkan what were they doing in Bintulu, di dalam hotel Bintulu tu. Sebab apa dia ada di situ? Dan adakah dia terserempak dengan Dr. Agus atau dia pergi sekali together dengan Dr. Agus, dan adakah trip ke situ official ataupun personal, dan adakah dia bertemu di situ atau terbang sekali together. He never explained. What were they doing in Bintulu? Sebab apa ada di hotel Bintulu tersebut? Dan dia punya explanation tentang adakah benda tu plan, maknanya dari KL dia orang terbang bersama ataupun bump into each other, terserempak di situ. Dan yang penting tu, it cannot be business trip oleh kerana Wahab start kerja hanya 1 November. 1 November, Wahab masuk ke JCOM, dan which means kalau bulan Oktober, Wahab belum lagi jadi staff JCOM. So kalau dia travelling together and he's not the staff, that means that cannot be business trip. Dan sekiranya Dr. Agus tu terbang situ atas urusan kerja, business trip, dan dia bawa ni Wahab ni sebagai dia punya travelling companion ataupun date, bermaknanya they have been having a relationship lama sebelum 1 November. Unless dia maknanya Wahab kebetulan lah, coincidental, Wahab pun ada di hotel tersebut, terserempak dengan Dr. Agus, and Dr. Agus ajak naik bilik, ataupun di mana yang dia terkena sexual harassment tadi, gangguan seksual tu, adakah di lobby hotel, adakah di coffee house, ataupun dia orang dah check in naik bilik, we don't know the details. So kalau terserempak maknanya mungkin kat lobby kot, atau kalau misalnya dalam bilik, maknanya they were together and they volunteer naik ke bilik. So this is the incident sebelum yang kes telefon, recorded phone conversation di dalam pejabat. So this very interesting. Maknanya Wahab dengan Dr. Agus ni has already got a relationship. How long tak tahulah. Berapa bulan, berapa minggu, berapa hari. Tapi sebelum dia start kerja 1 November tu, dia orang sudah ada perhubungan. And the incident yang dia kata tu berlaku di Bintulu in Sarawak. So kedua-dua were in Sarawak at the same time. But were they there together at the same time kerana plan pergi bersama atau kebetulan, coincidental, terserempak? There was no detail. So there's some very interesting developments ini yang tidak didedah, tapi mengikut polis itu. And mengikut cerita juga, kes Wahab ni bukan kes yang pertama. Dia kata mungkin 5 atau 7 kes. 5 or 7 cases yang lain. So which means Wahab ni is not the only case, dan sekiranya mereka tahu ada 5, 6 atau 7 kes yang lain, so mesti ada either dia orang buat laporan ke, dia orang pergi bercerita sama-sama, dia tak tahulah. But it seems Wahab is not isolated case. Wahab ni bukan case boleh dikatakan random isolated case, but a series of cases. Beberapa kes. Dan satu daripada 5, 6, 7 kes tu ialah kes Wahab. This is getting very, very interesting.
So kalau apa yang saya suspect lah, it cannot be kebetulan, it cannot be coincidental. Maknanya they did not bump into each other coincidentally di Bintulu. Dia orang terbang bersama pergi Bintulu, and check into the hotel bersama. Dan of course Dr. Agus tried lah nak seduce Wahab ni, nak ajak Wahab naik bilik ke, ataupun sudah ada dalam bilik, dia nak convince, dia nak pujuk Wahab ni, nak gedik Wahab ni suruh buka seluar. I don't know lah, there's no detail. So polis bagi sikit je. Polis ni pun jahat, they give you only the preview aja. Dia tak cerita the full. Maknanya you drama 1 jam, dia bagi you tengok 2 minit aja, of the 1 hour drama. So kita pun nak tahulah cerita ni, pasal polis sudah dedah yang benda ni maknanya bukan first time berlaku dan bukan first person. So ini bukan kali pertama dan ini bukan orang yang pertama. Ada lagi selain daripada Wahab. So yang interesting ni dia punya penjelasan dari PKR. Ini pun lagi maknanya penjelasan tu lagi merosakkan keadaan. More damage. Penjelasan tu, damage control tu, bukan dia control damage, create more damage. Lebih baik diam saja, don't say anything. Rather than you cuba kononnya explain lah, nak jelaskan the truth, so-called truth. And then truth tu tak menasabah, illogical, tak logik. And lagi merosakkan keadaan. Misalnya ni orang PKR duk cerita ni, dia punya video viral dekat internet ni, merata dah orang duk tengok video. Dia kata actually benda ni is satu perangkap. Tapi kalau satu perangkap, okay, yang masa berlaku lah, yang kes video recorded tu, dia kata perangkap. Tapi how do they explain yang sebelum ni, yang di Sarawak, that one bukan perangkap. That one maknanya memang ada something. So yang video telephone conversation tu hanya perangkap. So what about the rest? So bermaknanya kalau dia orang betul lah, macam orang PKR duk jelas ni, kalau betul lah Wahab diguna sebagai umpan untuk perangkap Dr. Agus, bermaknanya dia tahu Dr. Agus ni memang sudah pun makan umpan ni ataupun cuba makan umpan ni sebelum ni. There was an attempt ataupun berlaku. Cubaan ataupun berlaku tak tahu, tapi maknanya Agus ni dah cuba makan umpan ni ataupun dah pun makan umpan ni awal. So they know memang Agus ni nak ke Wahab. Memang dia dah sebelum ni ada link dengan Wahab. So they use Wahab because they know ada history. Di antara Wahab dengan Agus ni ada history. So they use it as umpan, tapi mengikut PKR ni, ini yang penjelasan yang tak masuk akal lah, Dia kata walaupun Wahab diguna sebagai umpan untuk nak perangkap Dr. Agus, tapi target dia, sasaran dia is Anwar Ibrahim. That one susah kita nak tu, tak faham how does sending Wahab sebagai honey trap untuk perangkap Agus ialah usaha untuk nak perangkap Anwar. Ke ada love triangle? Ke ada perhubungan di antara Wahab, Dr. Agus dan Anwar Ibrahim? Tiga-tiga love triangle or something. So kalau tidak, sebab apa yang mengikut penjelasan PKR, ini actually tak kena mengena dengan Agus. Agus ni small fish. Agus ni tak penting. Agus ni orang yang kecil. The target is not Agus. The target is Anwar. So dia nak perangkap Anwar, nak kenakan Anwar ataupun nak malukan Anwar dengan menghantar Wahab untuk menjadi umpan kepada Dr. Agus, supaya apabila Dr. Agus ni makan umpan ni, Anwar akan tercedera.
So I was thinking, how does that work? Maknanya kalau Wahab dihantar ke Dr. Agus, Dr. Agus pula gasak Wahab, dia makan umpan tadi, dan apabila benda ni berlaku, Anwar akan malu. Lepas tu dia cakap pula, ada Mr. H. Ini yang di-confirm lah. Mana ada pihak keempat. So this involves Wahab, Dr. Agus, Mr. H dan Anwar Ibrahim. So siapa dia Mr. H ni? Ada orang dok kata Mr. H ni is actually Mr. Hantu Gigi. So I pun tak tahulah. Tapi maknanya ada 4 personality, 4 watak di dalam drama ini. So first watak is Mr. H. Mr. H ni kononnya mastermind. The mastermind yang mengeluarkan konspirasi. Dan the konspirasi ialah kita akan suruh Wahab pergi jumpa Dr. Agus. Dr. Agus akan makan Wahab ni, umpan tersebut. Dan apabila benda tu berlaku, Anwar akan malu. So until sekarang, saya dah dengar benda ni since 2 hari, saya masih duduk fikir, how does that work? So mastermind Mr. H ni, mungkin dia punya intellectual ni tinggi. Cara dia berfikir ni, strategi dia ni terlampau tinggi. Sampai saya pun susah nak fikir how does that work. Biasa saya boleh baca tahu strategi. Baik strategi Mahathir ke, strategi Anwar ke, strategi siapa sekalipun lah. Tapi kali ni saya gelap. Tak boleh nak baca strategi ni. First time lah boleh dikatakan. I just cannot understand the strategy. So anyway, ada 4 personality. Dan Wahab ini hanya umpan untuk nak perangkap Dr. Agus. Mastermind is Mr. H. Target is Anwar Ibrahim. Bukan apa Dr. Agus. Dr. Agus tak penting. Dia ni is only a small fry lah. Ikan kecil. And okay. Tapi dia beritahu juga. Ini yang apa orang PKR tadi ni. Dia beritahu juga, dia kata apabila video ni yang ditunjukkan oleh Mr. H kepada Dr. Agus, mula-mula video tu tidak sepatut didedah. Ini juru cakap PKR berkata. That video was not supposed to be revealed. Maknanya video tu hanya untuk tunjuk kepada Dr. Agus that we have this video on you. So, ugut Dr. Agus suruh letak jawatan. Guna video ni untuk paksa Dr. Agus letak jawatan. And so, Dr. Agus umumlah dia letak jawatan. Takut video ni terdedah. Selepas tu, they give this video to pembangkang pula. So, mula-mula video ni tak sepatut didedah. Tak sepatutnya ditunjuk ke publik. Video ni hanya untuk tunjuk kepada Dr. Agus. Dan paksa dia letak jawatan kerana video ini. Dan selepas Dr. Agus letak jawatan, habis ceritalah. Tapi apa yang berlaku selepas Dr. Agus letak jawatan, dia orang serah video ni kepada pembangkang. So tujuan dia orang ni maknanya nak cederakan Anwar. So again, I tak nampak apa benda. So kalau okey lah, video ni you guna mula-mula lah rancangan dia untuk blackmail Dr. Agus untuk letak jawatan. Tidak ada niat untuk nak dedahkan video. Tapi akhirnya Dr. H ni, selepas Dr. Agus letak jawatan, Mr. H ni serah video ni kepada pembangkang. Dan sebab itulah sekarang sudah jadi kecoh. Jadi Wahab sendiri pun tidak tahu, sebab Wahab diberitahu video ni tidak akan didedah. Hanya akan diguna sebagai blackmail untuk paksa Dr. Agus letak jawatan. After that, habislah video tu. In fact, dia kata video tu dia pun tak simpan mengikut Wahab. Dia serah kepada ni Mr. H and that's it. Dia pun tak ada copy salinan video tu. So, the story is quite incredible. So, what is your matlamat? Matlamat ni untuk cederakan Anwar Ibrahim.
Tapi you kata you cederakan Anwar Ibrahim dengan memaksa Dr. Agus letak jawatan. Bagaimana apabila Dr. Agus letak jawatan ni, ini akan mencederakan Anwar? Itu dia orang tak explain. Dan sebab apa? Kalau video ni, matlamat dia untuk paksa Dr. Agus letak jawatan. Sebab apa? Selepas dia letak jawatan, dia orang dedahkan video ni dan serah ke pembangkang. Apa matlamat dia? So it's not clear. So mungkin as I said lah, Mr. H ni dia punya pemikiran ni tinggi, intellectual dia tinggi. Cara dia berfikir kita pun tak boleh tangkap lah. Cara dia berfikir tu is too intellectual. And cara strategi dia tu maknanya saya pun yang biasa boleh baca strategi sesiapa, yang ini saya gelap tak boleh nak baca strategi. Sebab kalau ikut cerita dia, I cannot put the pieces together lah. Let's put it that way. I just cannot put the pieces together. Dan for the first time, saya kena mengaku, saya kalah. Strategi ni saya memang tak boleh nak baca. Saya tak boleh nak analyse. So I cannot come up with any analysis on how this strategy akhirnya akan mencederakan Anwar Ibrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera.